Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot matematik tingkatan 3 KSSM dan bab yang ketiga, matematik pengguna simpanan dan pelaburan serta kredit dan hutang bersama Cikgu Hanim. Baiklah, untuk hari ini kita masih lagi dalam subtopik 3.2 pengurusan kredit dan hutang dan satu standard pembelajaran 3.2.3 mengkaji dan menghuraikan kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Baiklah pelajar, pada sebelum ini kamu telah tahu apakah syarat-syarat untuk memiliki kad kredit dan juga kebaikan serta keburukan kad kredit. Jadi kad kredit ni kamu boleh menggunakannya tetapi dengan kadar yang berpada-pada supaya kita tidak membebankan dengan hutang. Okey, jadi untuk pembayaran kad kredit, pada setiap bulan kita akan dapat satu penyata kad kredit. Okey, di situ ada tarikh, ada berapakah jumlah yang perlu dibayar serta caj yang dikenakan. Okey, jadi pemilik kad seharusnya membayar jumlah terkini ataupun hutang kad kredit dengan segera supaya kita tidak dikenakan caj. Okey, kemudian tetapi dalam pada masa yang sama kita ada tempoh tanpa faedah di mana bank akan memberikan satu tempoh selama 20 hari daripada tarikh penyata. Ini biasalah kebiasaannya 20 hari daripada tarikh penyata dan kita boleh bayar dalam tempoh tersebut tanpa dikenakan faedah. Jadi bayaran minimum biasanya adalah 5% daripada jumlah baki akhir penyata kad kredit atau minimum RM50. Jadi kalau sama ada minimum RM50 ataupun 5% daripada baki yang kita gunakan. Dan caj kewangan ataupun kadar faedah tahunan di antara 15% hingga 18% bergantung kepada bank yang kita gunakanlah. Baiklah. Jadi, jika tiada sebarang pembayaran dibuat dalam tempoh tanpa faedah, maka caj bayaran lewat minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki belum dijelaskan pada tarikh penyata dan bulan seterusnya akan dikenakan. Okey, maksudnya sekiranya pada bulan tersebut kita dah dapat penyata tetapi kita tidak menjelaskan dalam masa tanpa faedah itu iaitu dalam tempoh 20 hari, maka kita akan dikenakan satu lagi caj iaitu caj bayaran lewat. Okey, sama ada nilainya RM10 atau 1% daripada jumlah baki. Maksudnya kita ada dua. Sama ada kita perlu kena bayar caj lewat bayar ataupun satu lagi yang kenakan faedah lah kalau kita bayar selepas tempoh 20 hari. Baiklah, contoh di sini, baki tertunggak kad kredit Ismail pada bulan Januari ialah RM5,000. Beliau hanya membuat pembayaran minimum untuk bulan Januari dan tidak menggunakan kad kredit pada bulan Februari. Tarikh penyata bulan Februari sudah 10 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Apakah baki penyata kad Ismail pada bulan Februari? Jadi faedah tahunan kad kredit yang digunakan ini adalah 18%. Jadi sekarang apa yang kamu perlu buat ialah, baiklah, sekarang ni kita lihat dahulu maklumat-maklumat yang ada. Jadi kita punya baki kita adalah RM5,000. Okey, kemudian membuat pembayaran minimum. Dia ada buat bayaran minimum. Jadi pembayaran minimum ini sama ada 5% atau RM50. Kemudian dan tidak menggunakan kad kredit pada bulan Februari. Tarikh penyata bulan Februari sudah 10 hari. Maka dia akan dikenakan faedah lah sebab dia tak bayar selepas dalam tempoh tanpa faedah tersebut. Jadi macam mana kita nak kena lihat? Pertama sekali kita nak tahu berapakah bayaran minimum yang dibayar oleh Ismail. Jadi 5% darab dengan RM5,000. Okey, jadi kita potong dapatlah RM250. Jadi ini yang dibayar. Maka baki yang belum dijelaskan, RM5,000. Okey, tolaklah dengan RM250.
Maka baki yang perlu dijelaskan lagi adalah RM4,750. Jadi kita ada tempoh caj kewangan, iaitu tempoh yang dia dah lewat bayar tadi. Tempoh caj kewangan 10 hari. Okey, jadi kita perlu kira faedah yang dikenakan. Faedah yang dikenakan. Faedah ni bukan keuntungan ya. Yang ni faedah yang kena bayar. Faedah yang dikenakan. Okey, faedah yang dikenakan macam mana cara nak kira adalah baki kita tadi iaitu 4,750 darab dengan faedah tahunan yang digunakan ini iaitu 18%, 18% darab dengan berapa hari iaitu 10/365 sebab dia mesti dalam unit tahun. Jadi 10 hari per 365. Jadi kamu tekanlah kalkulator, kita akan dapat dalam RM23.42. Jadi ini faedah yang dikenakan. Baki yang belum dijelaskan adalah 4,750. Jadi jumlah terkini dalam penyata kita tambahkanlah. Jumlah terkini RM4750 tambah RM23.42. Jadi bakinya adalah RM4773.42. Macam tu. Jadi kalau kamu lihat di sini, kita memang akan ada caj yang dikenakan sekiranya kita bayar selepas habis tamat tempoh faedah tanpa faedah tadi. Contoh yang kedua, penyata kad kredit Jenny pada bulan Ogos ialah RM6,000. Beliau tidak membuat bayaran minimum. Dia tidak buat bayaran minimum dan dikenakan caj lewat bayar. Okey, kita gariskan terus ya. Okey, tadi dia punya baki dia adalah RM6,000 dan dikenakan caj lewat bayar. Caj lewat bayar kamu kena tahulah, iaitu 1%. Tarikh penyata ialah 20 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah dan Jenny tidak berbelanja pada bulan September. Apakah baki pada penyata kad kredit Jenny pada bulan September? Dan faedah tahunannya adalah 15%. Okey, baiklah pelajar. Kita buat satu persatu. Dia tidak membuat bayaran minimum dan dikenakan caj lewat bayar dan kadar faedah yang dikenakan ialah 15%. So, kita kena tahu baki dia iaitu RM6,000. Tak tulis yang ni pun tak apalah, tapi kita senang nak keluarkan dahulu maklumat dia. Okey, kemudian tempoh lewat bayar tadi ataupun tempoh yang akan dikenakan caj adalah berapa hari? 20 hari. 20 hari. Okey, 20 hari ni nanti kita perlu tukarkan ke dalam tahun. Okey, sebab tu cikgu per dengan 365. Alright. Kemudian kita cari dahulu faedah dia. Okey, faedah ni kalau kamu tengok ya, dia punya baki RM6,000 darab dengan faedah bank tersebut iaitu 15%. 15% darab dengan tempoh dikenakan caj iaitu 20 hari jadi 20/365. Kenapa cikgu bahagi dengan 365? Sebab dia mesti ditulis dalam unit tahun. Jadi, kita dapat faedah dia adalah RM49.32. Jadi, adakah ini sahaja yang dikenakan? Belum. Kita masih lagi perlu kira caj lewat bayar. Caj lewat bayar. Alright. Caj lewat bayar dia adalah 1%. Jadi, 1% darab dengan baki kita RM60 pula RM6,000 tambah dengan kita punya faedah kena tambah RM49.32. Okey. Jadi bila kamu tekan kalkulator dapatlah nilai dia RM60.49. Ini caj lewat bayar. Caj lewat bayar, faedah dan baki. Inilah yang perlu kita kira untuk jumlah penyata terkini bagi Jenny nanti. Jumlah penyata. Okey, benda dia sama sahaja, cuma kamu kena tahu penggunaan. 6,000 tambah dengan
faedah RM49.32 dan tambah dengan caj lewat bayar RM60.49. Maka baki yang perlu dibayar adalah RM6,109 bukan 49 ya, sorry, 81 sen. Okey, jadi inilah dia penerangan bagi dua contoh penggunaan pembayaran kad kredit. Jadi cikgu harap kamu faham dan jelas tentang penerangan cikgu pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.